من لساني يفقهوا قولي. Okey. Hari ini saya sangat berbesar hati saya mendapat jemputan kali kedua, insyaAllah Puan Zaliha kan. Kali pertama saya pergi tahun sebelum COVID lah, dah lama dah. Latar belakang saya seperti yang Puan Zaliha dah jelaskan, saya merupakan pengusaha taska selama 20 tahun dan kini saya sudah menyerahkan semua taska saya kepada guru-guru saya, pendidik-pendidik yang bekerja dengan saya yang dah lama bekerja, ada yang dah 10 tahun, ada yang 6 tahun. Dia rasa dia confident nak run the business, saya serahkan kepada dia dan saya hanya jadi penasihat je sekarang. Dan saya juga merupakan setiausaha Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Jadi kita terus kepada topik hari ini, merancang aktiviti perkembangan holistik kanak-kanak. Jadi saya kongsikan slide saya. Okay, boleh nampak ke? Boleh. 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 Suara saya jelas tak? Sebab saya duduk jauh sikit daripada meja. Jelas. Okey. Jelas. Okey. Merancang aktiviti. Merancang aktiviti, apa pun kita nak buat aktiviti, kalau kita rancang dia punya perjalanan tu lagi smooth. Macam kita nak pergi vacation, macam kita nak pergi bercuti ataupun macam kita nak buat wedding lah kalau ada yang dah kahwin ni kan. Mesti rancang betul-betul. Sama juga dengan rancangan aktiviti untuk kanak-kanak. Lebih-lebih lagi sekiranya kita nak buat untuk perkembangan holistik. Ada berapa perkembangan kanak-kanak? Siapa ingat? Dah belajar berapa? Apa perkembangan kanak-kanak yang dah belajar? Yang pertama, fizikal dah belajar tak? Fizikal, lagi apa? Sosio-emosi, lagi? Kognitif. Sosio-emosi dengan sosial tu satu perkembangan, bahasa, kognitif. Kalau yang hari ini kita fokus untuk kanak-kanak taska je sebab lebih mudah kalau kita fokus dalam satu grup. Kalau kanak-kanak taska kita tak cakap kognitif, kita kata awal matematik dan pemikiran logik, itu kognitif mereka lah. Okey. Kemudian apa lagi perkembangan yang ada? Moral termasuk dalam sasia, sosio-emosi dan kerohanian. Okey? Dan yang terakhir kita ada perkembangan kreativiti dan estetika. Okey. Okey, apa RPA tu? Rancangan pelaksanaan aktiviti. Apa dia tu? Siapa boleh agak-agak lah? Siapa boleh agak-agak? Rancangan pelaksanaan aktiviti tu satu dokumen. Satu dokumen kita ambil kertas, kita tulis apa rancangan kita. Apa rancangan aktiviti yang kita nak buat untuk kanak-kanak. Okey, cuba tengok gambar ni . Kalau tengok gambar ni, adakah aktiviti ini aktiviti terancang atau tidak? Terancang. Terancang. Kenapa kata terancang? Kenapa kata terancang? Sebab perlu pengawasan guru. Sebab perlu pengawasan guru. Okey, lagi? Apa orang kata clue-clue yang ada kat dalam gambar tu yang menunjukkan aktiviti ni aktiviti terancang? Guru menyediakan alatan.
Ada alatan dia. Lepas tu ada kumpulan kanak-kanak, sekumpulan kanak-kanak yang dilibatkan. Agak-agak kalau diberi bahan-bahan tu kepada kanak-kanak, adakah kanak-kanak akan dalam posisi macam ni kalau tidak dirancang, kalau tidak dibimbing oleh guru? Tak. Kurang boleh kecuali kalau mereka dah ada pengalaman aktiviti macam ni. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Puan, minta untuk admit ramai yang minta untuk masuk. Saya dah admit dah. Dapat tak? Dah tak ada dah dekat sini yang belum admit. Okey. Okay, thank you. Tengok gambar yang ni pula. Ni agak-agak terancang ke tak? Plan activity or not? Not. Kenapa? Kenapa tidak terancang? Sebab kanak-kanak main ikut suka dia. Kenapa? Sebab kanak-kanak main apa tadi? Just Perkataan main ikut suka dia je. ikut suka hati dia. Ikut suka hati dia, tiada reka cipta, kan? Tiada reka cipta. Jadi ramai yang kata aktiviti macam ni tidak terancang. Kalau saya kata aktiviti ni terancang, boleh terima tak dalam akal fikiran? Meeting has Boleh. unlimited, sorry. Okay. Boleh ke kalau saya boleh terima ada suara ni tadi, pelajar lelaki tadi cakap boleh. Respon untuk soalan saya ke? Ya, boleh. Boleh Boleh. kan? Boleh Okey, tengok lagi. Sebelum tu kenapa saya kata boleh? Kenapa kata boleh Akif? Cuba Akif jawab. Kenapa Akif rasa boleh jadi aktiviti yang terancang ni? Kalau diberikan satu tugasan kepada mereka dan mereka melakukan tugasan tersebut menjadi terancam. Ya, Untuk sebenarnya mempercepat boleh keadaan. juga aktiviti ni aktiviti apa? Deria dan pemahaman dunia persekitaran. Dia rasa dengan tapak kaki dia rasa pasir, rasa tangan dia rasa pasir. Fokus dekat deria je. Boleh jadi macam tu Okey, lagi. Kita tengok lagi gambar. Saya ada banyak aktiviti nak tanya dekat you all ni. Okey, ni aktiviti terancang ke tidak? Terancang. Terancang. Sebab? Tidak dan terancang. Tidak dan terancang. Okey, sebab? Sebab kanak-kanak mengolah idea mereka sendiri. Itu tidak terancang. Kalau terancang, kita memberi satu pekerjaan juga. Ya, semua dah makin mahir dah ni. Macam tak payah tunjuk lagi gambar seterusnya ni. Jadi boleh jadi di dalam terancang tu ada yang tidak terancang. Okey, kita tengok jugalah gambar sebab saya dah sediakan. Saya rasa rugi pula tak tunjuk. Ni baby pula. Tadi budak-budak besar. Ini baby. Mak dia main dengan anak dia macam tu je ni. Terancang ke tidak? Tidak. Tidak terancang. Katalah ni pengasuh lah. Pengasuh overseas. Pengasuh luar negara. Dia main macam ni. Akif kata tidak terancang ya. Yang ni baby dekat sebelah kanan ni. Sama, tidak terancang. Terancang ke tidak? Tidak. Tidak terancang. Akif aja jawab ni. Ada yang lain, jawapan lain daripada Akif ada ke tak? Atau semua sama je macam Akif? Semua sama macam Akif lah. Diam tanda setuju ni. Tapi waktu belajar tak boleh diam tanda setuju tau. Kena jawab. Okey habis. Satu badan. Ni terancang ke tak terancang ni? Tidak terancang. Tak terancang. Terancang. Tak terancang? Tidak. Tidak. Okey. Jadi jawapannya sebenarnya atas kita. Kita boleh aja rancang benda ni. Anak-anak, kanak-kanak dia handle
bahan-bahan pengajaran kita memang ginilah jadi dia. Walaupun kita rancang. Jadi kena set dalam minda. Kalau nak rancang aktiviti, kena pilih bahan yang sesuai, umur dia, kebiasaan dia macam mana. Macam tadi saya kata kalau budak tak biasa dia tak boleh buat apa panggil? Saya lupa lah nama dia yang macam alas besar tadi macam payung tu kan. Kalau kanak-kanak yang pernah ada exposure dengan aktiviti macam tu, bagi je bahan tu, dia boleh ajak kawan-kawan dia. Okey, jadi saya terus lagi Okay, sekarang baru kita nak masuk apa itu RPA. Macam mana nak merancang. Saya ni sambil-sambil admit kawan-kawan awak tau. Tu yang jadi sibuk sikit jari. Okey. Apa itu RPA? RPA cuba pernah dengar tak perkataan RPA? Benar. Rancangan pelaksanaan aktiviti ini untuk taska. Kalau 4 tahun ke bawah. Kalau untuk tadika kita panggil apa? RPH. RPH. Rancangan pengajaran harian. Sebab kalau kat taska tak ada jadual program tu yang spesifik. Dia boleh jadi pagi, dia boleh jadi petang. Kadang-kadang boleh buat, kadang-kadang tak boleh buat. Terutama untuk umur berapa? Untuk umur berapa yang kadang-kadang dah plan tapi tak dapat buat? 2 tahun. 0 hingga 4 tahun. Dua ke bawah. 3 tahun. 4 tahun. 2 tahun ke bawah, betul. 2 tahun ke bawah tu kita tak boleh nak agak. Dia orang ni boleh buat ke tidak, kena ikut kesediaan kan. Kalau yang 2 tahun ke atas, 2 tahun hingga 4 tahun tu dah boleh dah kita set 1 jam untuk buat aktiviti mereka. Kalau ikut kurikulum permata, diminta pendidik menyediakan 6 aktiviti untuk 6 perkembangan yang kita sebut tadi. Tapi satu aktiviti mungkin cover 3 atau 4 perkembangan. Yang ini yang kita nak cerita ni. Kita nak sekali buat dapat cover banyak perkembangan. Itu dia holistik. Holistik menyeluruh. Kita sekali kita suruh dia tendang bola, kita boleh nampak emosi dia, kita boleh nampak fizikal dia, kita boleh nampak sosial dia, kita boleh nampak bahasa dia. Perasan tak? Betul tak? Betul. Betul. Okay. So saya nak bagi tahu di sini RPA ini satu dokumen yang kita sediakan secara serius. Serius ke tidak? Penting ke tidak? Penting. Penting. Jawablah laju-laju. Kita borak-borak ni. Kita nak cerita pasal aktiviti budak-budak ni. Rancangan pelaksanaan aktiviti ni, dia ada kita rancang. Lepas kita dah rancang tu, kita dah nampak dah kita sediakan bahan-bahan lah, terutamanya bahan, keperluan surrounding, kita nak senyap ke, kita nak bising ke, ada keperluan-keperluan tersebut kita sediakan dan juga kita laksanakan. Itulah dia RPA. Okay? Alright. Puan, ada yang nak masuk pun. Dia nak masuk kejap okay. Okay. Apa dah? Dah ramainya. 93 orang. 91 orang lah tolak saya dengan Puan Zaleha. Okay. So sekarang kita nak cerita dulu macam mana nak sediakan RPA ni. Ke dah tahu dah macam mana nak sediakan? Tahu ke tak? Kalau dah tahu, kalau diam maknanya dah tahu, saya tanya. Tak tahu. Belum. Cepat jawab. Okay. Why? Ya. Why?
Mak mengganggu. Ada nak masuk, dia dah request banyak kali. Tapi tak dapat masuk lagi. Macam mana ya? Saya dah ni dah. Tekan di siapa yang cuba tanya dah ada ke belum? Siapa nama dia? Saya tanya sini. Nama dia Emira Amisha dengan Ikmal. Dah ada ke Emira? Ikmal dah masuk ke belum? Belum lah. Tak ada nama dia. Macam mana ejaan nama dia? Saya rasa dah limit kot pun. Belum lagi lah. Kita 100 kan boleh? Zoom boleh sampai 200 lebih. Tu. Masuk. Siapa lagi? Siapa Ikmal? Pun tak ada masuk lagi. Dia dah klik link yang betul ke tidak? Bagi dia link sekali lagi. Okay. Right, okay. Cakap je lagi. Siapa nak masuk kalau saya tak admitkan, bagi tahu je ya. Alright. Sediakan RPA. Okay, siapa yang kena sediakan? Siapa yang kena sediakan? Pengasuh pendidik ke atau bos? Guru, pengasuh pendidik. Pengasuh pendidik. Pendidik lah Pengasuh kita pendidik. sebut. Pendidik pendidik lah yang kena sediakan. Takkanlah kita nak suruh bos. Mentang-mentang ini kan taska dialah buat. Takkan kita nak cakap macam tu kan? Sebab apa pendidik yang kena buat? Sebab dia merancang aktiviti. Sebab dia merancang aktiviti. Itu dia akan buat, dia akan rancang. Saya tanya kenapa dia yang kena sediakan? Sebab dia yang mendidik. Dia yang nak kena Betul Akif. Akif ni kena buka lah video. Saya nak tengok yang mana satu Akif. Okey. Betul. Kita pendidik yang selalu bersama kanak-kanak tu, bersama bayi tu. Jadi pendidiklah yang tahu tahap perkembangan kanak-kanak tu kan? Kenapa penting? Penting kita tahu tahap perkembangan baru boleh buat RPA. Kenapa penting? Jalankan neuron-neuron anda. Kenapa penting kita tahu tahap perkembangan? Apa pun? Kenapa penting untuk pendidik tahu tahap perkembangan kanak-kanak untuk buat RPA? Untuk menilai seberapa sampai manakah pemikiran mereka. Untuk kita nilai, jadi kita rancang yang aktiviti yang ada peningkatan sedikitlah. Yang peningkatan sesuai. Yang bagi progress kat dia lah kan? Ya, betul. Jangan buat RPA sebarang macam pakai hentam aja. Siapa ni? Budak ni 3 tahun. 3 tahun pandai apa? Terutama siapa yang tak biasa dengan kanak-kanak. Kalau yang macam selalu tengok kanak-kanak, dia boleh agak-agak. Tapi yang jarang tengok kanak-kanak, dia boleh refer apa? Dia boleh rujuk kepada milestone. Ada kan belajar, dah belajar kan milestone untuk fizikal? Dah belajar belum? Dah belajar tu. Saya rasa mesti dah belajar ni. Fizikal, sosial, sosio-emosi dengan kerohanian. Dah belajar belum? Milestone tu tahu tak apa? Tahap perkembangan. Masa baby untuk fizikal dia pandai apa? Nilai warna. Sorry? Waktu bayi. Waktu baby lagi masa dia 2 bulan. Dia pandai apa? Fizikal dia. Recording in progress. Menggerakkan jari. Menggerakkan Dia baru melentang. Kenapa suara saya ni ada echo? Okay, sekejap saya tengok. Dengar suara sendirilah.
Oh, right. Puan Zaliha dah jadi host ya? Ya, saya dah jadi host mula. Tengah Ah, admit budak-budak tu. Alright. Dah record sekali ya? Record masih lagi Puan yang buat. Oh, okay. Alright. Okay, so tadi kita cerita pasal milestone. Kita cerita pasal milestone. Kalau untuk kanak-kanak, dia punya fizikal, perkembangan fizikal dia masih lagi terlentang, masih belum dapat menoleh, dia baru gerakkan tangan, kaki saja. Bila dia dah bertambah bulan, bulan berapa bulan baby mula merangkak? Tiarap lah. 6. Lambat sangat tu. Akif. Baby sekarang, kalau dulu masa saya mula-mula dulu 20 tahun yang lalu, ada tak yang umur 20 tahun kat sini? Saya. Ada. Ramai yang 20 tahun. 20 tahun yang lalu saya first time mula operate Taska, saya terima baby. Memang dia orang baby ni meniarap tu 4 bulan. Lebih kurang. Baru meniarap. Tapi yang terakhir, tahun lepas kan saya terakhir pegang Taska kan. Baby 2 bulan lebih je dah meniarap. Kat mana istimewanya tu baby sekarang dengan baby dulu. Tu yang kita sebagai pendidik awak kanak-kanak ni kena observe benda tu. Macam saya nak nampak pasal dah lama dalam bidang ni, jadi saya nampak perubahan tu. Jadi milestone tu kita kena, milestone tu sebagai panduan. Mungkin betul, mungkin tidak. Jadi milestone sebenarnya adalah apabila disemak 90% daripada kanak-kanak dapat capai kemahiran tu. Jadi kalau dalam milestone selalunya dia sebut 3 bulan baru boleh meniarap. Sebenarnya 2 bulan lebih pun dah ada dah. Jadi dia ikut baby tu. Ada baby yang kecil aja, tulang dia keras. Saya pernah menjaga seorang anak India. Wih, tulang dia keras sangat. Pejal lah. Dia 7 bulan dah berdiri. Memang saya terkejut waktu tu. Mana ada 7 bulan baby dah berdiri. Dia berdiri pegang tiang baby cot tu. Tapi selalunya kalau untuk biasa-biasanya nak kena pendidik yang pegang ketiak dia tu kan. Baru boleh dia tegak badan dia kan. Kalau yang ni dia sendiri. Dia pegang baby cot tu, dia pegang tiang baby cot tu, dia berdiri. Macam tu. Jadi berbeza-beza. Tahap perkembangan ni hanya siapa yang tahu? Hanya siapa yang tahu? Tuhan yang tahu, betul lah. Siapa lagi seorang penting yang tahu tahap perkembangan kanak-kanak ni? Parent. Ya, tadi kita cerita pasal RPA. Siapa lagi? Guru. Ya, Pengajar. pendidik yang tahu tahap perkembangan. Sebab itulah pendidiklah yang bertanggungjawab membuat RPA. Okey. Jadi pastikan RPA tu ada progress dia. Okey. Dan kita terus lagi. Kita lihat tujuan buat RPA. Okey, RPA ni, adakah RPA ni wajib kita ikut? Tadi saya kata mesti buat. Wajib buat. Ada sesetengah pendidik, dia rasa berat sangat nak buat sebab dia tak tahu kepentingan RPA tu. Kalau dia tahu kepentingan RPA, mesti dia excited nak buat. Jadi, apa dia tujuan buat RPA ni? Yang pertama, RPA ni sebagai panduan. Bila kita dah menulis, kita automatik ingat tak walaupun tak tengok balik RPA tu? Ingat.
Ingat sebab neuron-neuron kat ujung jari ni dah masuk dah kat otak, dah masuk dah jadi dah satu skema. Sebab tu kita perlu tulis. Salah satu kelebihan tulis RPA ni kita terus ingat. Jadi RPA ni sebagai panduan dan fleksibel. Jangan takut nak ubah sekiranya tak ada barang ni atau tiba-tiba kanak-kanak ni sakit. Ataupun kanak-kanak ni tidak hadir. Besok baru datang. Jangan risau, boleh buat esok. Macam tu. RPA juga kita boleh rancang pelbagai aktiviti. Tadi apa tajuk kelas kita hari ni adalah merancang aktiviti perkembangan apa? Holistik kanak-kanak. Itu. Yes, itulah dia rancang pelbagai aktiviti yang dapat capai gabungkan pelbagai bidang perkembangan kanak-kanak. Macam dekat kotak biru ni. Nampak tak saya punya arrow? Nampak tak saya tunjuk? Nampak. Jadi warna purple ni dengan warna biru ni ada kaitan. Kita boleh rancang pelbagai aktiviti dan kita dalam pelbagai aktiviti tu kita gabungkan pelbagai bidang perkembangan. Yang ketiga, bila dah buat RPA, barulah kita tahu ABM apa yang sesuai. Tak adalah kita macam blur, tak tahu siapa yang pendidik yang tidak merancang, dia bukan pendidik. Pendidik yang betul-betul pendidik adalah pendidik yang pentingkan RPA. Jadi dia akan bersedia. Mental, physical. Mental dah fikir dah tentang isi-isi RPA apa nak disampaikan. Physical, buat ABM, laksanakan aktiviti. Tentukan objektif yang sesuai. Tentukan objektif yang sesuai ni sebenarnya dia tentukan objektif. Objektif ni berkait dengan apa dia? Objektif ni dia berkait dengan bidang perkembangan. Kalau misal kata kita tak nampak lagi objektif, kita cari tujuan kita nak buat aktiviti hari ni fizikal. Kita nak kukuhkan motor kasar. Motor kasar kanak-kanak. Jadi objektif kita yang first kita listkan kanak-kanak boleh macam saya pilih contoh hari ni menolak bola ke hadapan. Ini objektif yang orang kata first ilham sampai. Sebab saya fikir saya nak buat aktiviti tolak bola lah. Jadi aktiviti tu, objektif yang boleh dicapai menerusi aktiviti tu adalah fizikal, motor kasar. Nanti dengan sendirinya akan ada lagi objektif lain yang kita nampak kalau kita dah ada satu set aktiviti. Dan pilih teknik. Strategi. Dah belajar pedagogi belum? Atika, pedagogi? Dah. Sudah, okey. Pedagogi, strategi mengajar kanak-kanak ada berapa? Okey, saya bagi jawapan, ada 5. Yang pertama apa? Apa strateginya? Menerusi bermain. Yang pertama strateginya bermain. Yang kedua? Pernah tak dengar 3E? Explore, experiment, experience. Pernah tak? Nanti dengar lagi. Okey, yang ketiga. ABP, amalan, bersesuaian, perkembangan. Yang keempat, strategi bertema. Yang kelima, strategi projek. Jadi kita boleh pilih. Kita boleh gabung
kita boleh pilih. Dalam projek tu boleh juga kita masukkan bermain. Dalam projek tu boleh juga kita masukkan tema. Boleh saja Dan yang terakhir paling penting, RPA ni boleh digunakan untuk pemerhatian dan penaksiran. Penting tak pemerhatian dan penaksiran ni? Kalau kita bisnes, penting, betul. Kalau kita buat bisnes, kita dah jual, kita kira tak untung? Kira. Penting kan? Macam tu juga bila kita buat aktiviti dekat kanak-kanak, kita nak tahu sama ada kanak-kanak tu ada peningkatan atau tidak. Itulah gunanya RPA. Okey. Okey, dah habis dah slide ni. Saya nak share. Ada soalan tak? Sebelum saya share macam mana nak buat aktiviti untuk aktiviti nak buat RPA untuk perkembangan holistik kanak-kanak ni. Ada soalan tak yang tadi? Tak ada. Tak ada. Okey. Oh, saya tak dapat share. Tak dapat. Ya? Ada lagi orang yang nak masuk. Okey, kena minta siapa? Saya tak ada sebab saya bukan host. Ya, saya dah admit. Saya dah admit masuk. Okey. Puan Zaleha, saya nak share. Saya tak dapat Okey. Nak share apa tu puan? slide. Slide yang Kedua. Saya tak dapat share. Share screen saya ni tak membolehkan saya share. okey sekejap ya. Yang apa PowerPoint ni puan? Yang PDF yang ada PDF. rancangan aktiviti pengajaran. So far faham tak apa yang kita cerita pasal RPA tadi? Faham. Faham? Ya, okey. Puan nak tanya. Yang macam sediakan ABM yang sesuai tu macam mana? Saya tak faham bab tu. Okey, yang pertama kita kena tengok umur budak tu. Kalau kanak-kanak makin dia kecil, barang dia kena lagi besar. Makin dia kecil, barang dia kena lagi mawujud. Contohnya, kalau blok untuk baby 1,5 tahun mesti besar dibandingkan kanak-kanak 4 tahun. Boleh agak tak kenapa? Supaya dia tak masuk dalam mulut dia. Betul. Itu dia jawapannya. Kita akan tahu, kita akan ada rasa, kita ada sense kita. Selamat ke tidak? Bahan tu mesti selamat, mesti ceria, warna-warna yang menarik dan juga mesti mudah dialihkan. Sebab apa bagus pilih yang mudah dialihkan? Kanak-kanak ni kita nak ajar dia bergantung terus kepada pendidik ataupun nak berdikari. Mestilah kita nak mereka berdikari. Jadi kita pilih barang-barang yang diorang boleh handle. Lama-lama nanti dia akan tak bergantung pada kita lah. Pernah tak tengok kanak-kanak botol susu kat sebelah pun tak nak ambil? Pernah tak? Pernah. Sebab selalu dimanjakan, diambil aja. Boleh nampak Kecil sikit Puan Zaleha. Puan Zaleha boleh jadikan saya host kejap tak? kecil sangat Okey, Boleh. boleh? Sebentar. Jadikan saya host kejap. Saya share lepas tu ambil balik host tu ya. Senang kan pakai Zoom ni? Okey. Pas saja. Okey. Okey, sudah. Okey, kejap saya share dulu. Ini dia.
Buat dia di belakang ni. Okey, nampak tak? Okey, Puan Zaliha boleh ambil dah Nampak. host. Okey. Ini contoh helaian RPA sekiranya kita macam nak buat seronok-seronok, macam kita excited lah nak buat the best lah. Ni selalunya kalau pelajar dia akan buat macam ni. Kalau untuk macam saya pengusaha kan, hari-hari cikgu saya nak kena buat. Tak larat lah nak buat macam ni kan. Takkanlah saya nak pergi print. Kita buat bisnes ni kena fikir juga kos kan. Jadi saya tak akanlah buat macam ni. Jadi saya akan bagi buku persediaan mengajar tu. Buku besar, buku panjang. Pernah tak tengok? Pernah tengok. Buku tu keras kan, kulit dia kadang kan. Ada yang nipis juga. Dalam tu saya akan bentang 2 muka surat macam tu. Kan ni banyak item kan. Ada nama pendidik, ada hari, tarikh, ada masa, ada tajuk. Ini ada pengetahuan sedia ada. Jadi yang atas ni bolehlah buat dekat macam ni kan, macam kertas ni kan. Ni contohlah. Alamak, tak nampak. Nampak tak? Dekat atas ni Nampak. bolehlah kita letak nama pendidik, hari, tarikh dan masa. Kemudian dah mula daripada tajuk ni, dah masuk PSA, objektif, bahan, pelaksanaan aktiviti, perhatian, semua ni. Perhatian. Semua ni saya buat kolom. Saya tak buat macam ni lah. Saya buat kat dalam kertas kajang tu kan. Buku yang macam buku sains. Buku sains kan dia panjang macam tu kan. Buka muka surat yang terus dua muka tu. Kita buat daripada sebelah kiri tu tajuk dia. PSA, objektif, bahan, pelaksanaan aktiviti, perhatian. Okey, macam itulah kalau realitinya. Kalau macam pelajar yang pergi praktikum, dia boleh buat macam ni atau sekiranya disediakan oleh college. Macam ni saya punya agensi. Saya sekarang kan di bawah Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Kami ni agensi. Agensi menyediakan kursus asuhan dan didikan awal pemata KAP tu. Jadi ni saya bawakan contoh. Yang ini kita bagi kepada pelajar lah. Format dia 1 keping, 2 keping aja. Tak sama macam dekat taska. Sebab nak ajar pelajar ni dia kena faham satu aktiviti macam mana nak buat. Okey. Nampak tak kat sini nama peserta ni rekaan semata-mata tau. Tak ada kaitan sama ada yang hidup ataupun yang telah tiada. Nombor kad pengenalan nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, 0, 0. Ada tak orang nak nombor kad pengenalan macam tu? Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey, letakkan nombor kad pengenalan. Kemudian hari dan tarikh ni selalunya kita suruh kosongkan je sebab kita tak tahu bila akan buat aktiviti. Masa. Masa ni sama juga. Kena tengok umur kanak-kanak. Kalau baby 3 bulan, agak-agak berapa lama aktiviti dengan dia? Aktiviti je. Belum lagi macam mesra-mesra dengan dia. Cuma aktiviti tu je. Berapa minit? 30 minit. 30 minit dia dia menangis dah. Dia menangis, dia 15 kata minit. tak nak. 10 minit. 10 hingga 15 minit. 10 minit sebenarnya kalau ikut kita punya pemerhatian.
kita dah macam saya dah banyak menyelaras peserta-peserta yang praktikum. Kalau bayi tu 7 hingga 10 minit. Oops. Sekejap ni. Okey. Tapi ni nampak tak umur ni kat bawah ni? Saya letakkan contoh untuk kita faham sama-sama. Saya letak contoh 3 tahun. Sebab itulah di atas tu masanya 20 minit. 20 minit kalau ikut apa ni, sekarang ni semua aware ke yang kebanyakan Taska, Tadika dia buat online learning, virtual learning sekarang ni. Ya. Dia Ada. ajak kanak-kanak, dia ajak kanak-kanak secara online kan, kesian kan budak-budak kecil lagi dah nak beria lah kita ni. Susah betul. Kita beria lah pendidik ni nak elakkan anak-anak tengok gadget. Tapi dah terpaksa mengikut arus situasi pandemik. Kalau ikut di atas talian, berapa minit agaknya kanak-kanak 4 tahun boleh tengok skrin? Skrin yang bukan game tau. Tengok kita mengajar. 3 minit. 5. 10 minit. 10 Bagi bosan. minit. 10 10. je. Bagai nak rak. Senang bosan. Apa dia? Sebab bosan. Betul. Dia apa? Lagi satu memang kita tak akan dapat hasil daripada kita punya apa ni? Kita bercerita apa semua, tak dapat apa-apa, tak ada progress nanti kan. Baik kita fokus dekat 10 minit pertama tu je. Okey, jadi yang ini kita cerita face to face lah. Boleh? Okey, 3 tahun bilangan kanak-kanak saya bagi contoh kat sini 4 orang. Kalau umur 0 hingga 2 tahun, kita susah nak letak tema. Kalau untuk 3 tahun ke atas, kita dah boleh mula buat tema. Contohnya kat sini, kenapa tak boleh buat tema untuk 2 tahun ke bawah? Sebab pemikiran dia tidak standar. Yes, kalau kita nak cakap, bukan dia tak faham. Ada juga kanak-kanak yang advance kan, dia faham kan. Tapi kita kalau jadi pendidik ni, kita ambil moderate. Kita kena ambil kira, kita kena consider kanak-kanak yang tak banyak pendedahan. Jadi kita kalau bertema tu akan seolah-olah buang masa. Kalau bagi dekat 2 tahun ke bawah, dia tak dapat, dia tak nampak picture-nya. Kalau Tak boleh tangkap. dia tak boleh nak tangkap apa cikgu ni kawan. Yang ni 3 tahun kita dah mula boleh bagi tema. Satu lagi saya nak bagi tahu, kalau perasan kat dalam milestone untuk bermain, kanak-kanak 3 tahun, dia daripada parallel kepada associate. Daripada bermain selari, dia tetap main sebelah kawan. Dia ke arah associate, dah mula main bersama. Jadi ini yang kita nak develop ni. Ini yang saya kata, bila kita buat RPA, kita ni dah jadi profesor tau. Kita kena bijak. Tak kira awak pendidik Taska ke, lagi kecil, lagi saya pernah tahu pendidik saya, dia dah bekerja lama sangat mengajar Tadika saya. Tadika tu umur 5 dengan 6 tahun. Bila setiap tahun saya akan rotate. Tujuan saya rotate supaya pendidik saya ni mantap. Knowledge dia pasal kanak-kanak awal usia ni menyeluruh. Jadi saya bagi dia jaga infant. Dia menangis. Dia kata kena turun pangkat. Jadi saya cakap dengan dia, ini bukan turun pangkat, awak naik pangkat tau. Awak ingat infant ni senang nak jaga, senang nak faham. Awak tanya kenapa menangis, dia tak jawab, awak kena guna awak punya kepintaran, kebijakan untuk fikir.
Apa nak buat? Kenapa budak ni nangis? Macam mana nak buat? Kalau budak besar awak senang, tanya je dah tahu dah. Dia buat cikgu, dah kita boleh settlekan. Kalau baby menangis, dokong tak nak, bagi susu tak nak, siapa nak bagi jawapan? Kita je. Pengalaman kita, knowledge kita je yang tahu. Okay. Jadi, tema untuk yang ni, kita balik kat sini come on, balik ke RPA. Kita, tema untuk RPA kita, kawan saya. Tajuk aktiviti, menolak bola kertas menggunakan straw. Jadi kita kena fikir, ni 3 tahun. 3 tahun, saya letak situ menolak. Menolak relate dengan bidang perkembangan apa? Ulang madam. Menolak, kemahiran menolak termasuk di dalam bidang perkembangan apa? Physical. Ya, dah ada dah jawapan tu kat situ. Fizikal dan psikomotor. Kalau menolak tu motor kasar lah kan? Jadi idea saya, bila saya dapat satu aktiviti, saya terus fikir ini berkaitan dengan fizikal. Jadi saya kena letak kat sini bidang pembelajaran fokus saya fizikal. Tapi tak bermakna bila saya letak kat sini, saya tak boleh develop perkembangan lain. Okey, saya terus lagi PSA. Ini yang saya nak semua fahamkan betul-betul Bila kita cakap perkembangan fizikal, maka kita kena tengok kemahiran fizikal. Betul? Betul tak? Betul. Betul. Jadi kita kena tengok apa kemahiran menolak dia setakat ini. Yang dia dah mahir. Dia dah boleh dia sudah boleh berlari ke hadapan ataupun dia sudah boleh tolak kerusi ke hadapan. Itu yang ini kanak-kanak sudah boleh menggerakkan straw ke hadapan. Selalunya PSA ni adalah aktiviti sebelum ini. Jelas tak? Jelas tak? Kena jawab, kalau tak jelas. 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 Akif tak dengar ke? Kurang. Faham? Okey. Tadi kan saya kata, bila kita buat satu aktiviti, kita dah terfikir kita nak buat aktiviti menolak bola kertas. Jadi kita terus fikir, aktiviti ni, saya tengah admit kawan. Aktiviti ni berkait dengan perkembangan fizikal. Automatik saya kena fikir kemahiran yang dia dah kuasai dalam bidang fizikal apa berkait dengan menolak straw ni. Sebelum ni saya dah buat menolak straw ke depan ke belakang. Dia dah boleh. Jadi saya tulis kat situ. Dia dah boleh kuasai, kanak-kanak dah boleh kuasai kanak-kanak sudah boleh menggerakkan straw ke hadapan ke belakang. Kita pindah ke objektif. Kita jangan hilangkan perkembangan fizikal dan psikomotor ni. Tadi yang telah dikuasai. Sekarang kita nak dia progress satu tahap ke atas. Dia boleh menolak bola kertas ke hadapan melepasi garisan dengan menggunakan straw. Tadi tolak straw depan belakang tak ada apa-apa, tak ada objek. Progress seterusnya tolak objek, tolak bola kertas. Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Nampak tak beza PSA dengan objektif? Dapat. Dapat Nampak, kan? PSA tu dah dapat, objektif tu kita nak suruh dia capai. Yang ketiga, saya kena lompat terus dekat contingency.
Ni contingency. Kalau kanak-kanak tu berjaya, kan ada budak yang cepat pandai, ada budak yang lambat, dia belum sedia lagi nak mahir lagi, belum mahir lagi kemahiran tu. Sama juga, jangan hilangkan fizikal tadi. Apa lagi satu tapak ke atas. Lepas tolak bola kertas ke hadapan, apa lagi satu tapak ke atas yang kita nak suruh budak yang terror ni buat. Saya kat sini, saya letak kat sini menolak bola lebih jauh. Bola sama, mula-mula mungkin kita 1 meter, yang budak terror tu kita suruh buat 5 meter. Tapi jangan sampai dia rasa tak boleh tahu. Kita tak boleh buat aktiviti yang terlampau mencabar. Okay, next. Balik semula ke atas tu. Jadi bila kita nak buat aktiviti holistik ni, tetapkan dulu objektif paling besar. Lepas tu letakkan 3 tahap. Yang pertama dia dah capai, yang kedua nak capai, yang ketiga lagi satu tambah yang terror-terror punya nak capai. Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak Nampak. Alright, okay. Nampak tak kat sini objektif ada 3 kat sini. Ini adalah kerana kita nak buat perkembangan holistik. Ada 6 bidang perkembangan kanak-kanak yang kita kena develop dia. Jadi yang kat sini saya letak 3, contoh 3. Nanti aktiviti lain saya buat lagi 3. Contohnya macam itulah. Yang kat sini bila saya fikir aktiviti tu ada melibatkan saya suruh kanak-kanak tu buat bola tu sendiri. Bola kertas kita renyuk kertas. Jadi ia melibatkan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Jadi saya jadikan itu sebagai objektif kedua. Rasa tekstur. Agak-agak budak-budak kalau rasa kertas tu, berasa tak kat tapak tangan dia? Rasa. Rasa kan? Rasa. Rasa. Jadi itu antara, kita jadikan dia satu objektif juga sebab rugi kalau kita tak ambil itu sebagai satu objektif. Pada kita orang dewasa mungkin benda tu biasa, tapi pada kanak-kanak benda tu penting. Nanti kalau dia rasa kertas, dia tahu macam mana nak buat, macam mana nak renyukkan, dia tahu. Kalau misal kata dia nanti bila dah dewasa, dia jumpa botol mineral 5 liter. Kena renyukkan kan sebelum buang kan. Takkan kita nak lepuk kelembung macam tu kan. Dia tahu macam mana nak renyukkan. Mungkin waktu kecil ni kita ajar dia kertas. Renyukkan kertas guna tangan. Kemahiran ni akan dibawa hingga dewasa, renyukkan botol mineral guna kaki. Betul tak? Renyukkan botol mineral tu boleh guna kaki kan? Boleh. Okey, Betul. itu yang saya nak kamu faham holistik tu macam mana. Seterusnya saya letak luahkan perasaan gembira. Boleh tak kita cakap? Boleh bayangkan tak macam mana nak capai objektif ni? Luahkan perasaan gembira dari aktiviti menolak bola bersama kawan-kawan ni. Boleh kan? Boleh. Sebenarnya mudah aja nak luahkan rasa gembira kanak-kanak ni. Benda yang dia seronok nak buat, aktiviti tu yang memang macam sesuai dengan jiwa dia tu, seronoklah dia. Janganlah kita cakap gembiralah. Macam tu tak boleh. Kita tengok aja kita dah tahu dia gembira atau tak gembira. Jadi 3 objektif. Kalau kita nak tambah lagi, cuba fikir apa lagi? Bahasa boleh tak daripada aktiviti menolak bola kertas ni? Boleh. Boleh. Jadi kita boleh tambah objektif. Selain daripada bahasa, kreativiti. Boleh tak? Boleh.
Boleh. Boleh, betul. Lagi awal matematik dan pemikiran logik. Boleh tak? Boleh. Apa yang boleh Semua dekat boleh. awal matematik dan pemikiran logik? Bila dia tolak bola tu apa? Pergerakan apa yang digunakan? Pergerakan apa? Apa maksudnya tu? Pergerakan apa? Motor apa yang digunakan untuk menggerakkan bola tersebut? Ini awal matematik, Akif. Awal matematik dan pemikiran logik. Kehadapan. Kan tu Kehadapan. matematik kan? Laju, laju. Belok, kiri, kanan. Itu dia awal matematik. Semuanya boleh. Kalau kita nak senaraikan sebenarnya itu yang kita cakap, satu aktiviti boleh semua perkembangan. Kalau pendidik itu dapat tahu tahap perkembangan kanak-kanak, memang dia tahu. Oh ni dia dah boleh capai ni. Dalam ni ada. Okey. Itu objektif. Okey, jadi senaraikan bahan-bahan tadi. Ada yang dah bertanya. Bahan dengan kuantiti kena sekali. Kalau kanak-kanak ada 4 orang, sepatutnya saya tulis kat sini 4 batang straw. Potong kertas kecil dan buat bola macam ni. Ini kertas. Ini 1/3 dari A4. A4 tu saya lipat 3. Kemudian lenyukkan. Ini kita buat sama-sama dengan kanak-kanak. Benda ni, pergerakan merenyuk ni pun kena ajar. Tengok teacher, tengok cikgu, tolak, masuk dalam tangan, masuk. Tutup tangan, tutup. Lagi, pegang lagi. Bila buat macam ni, kanak-kanak punya motor halus, develop kan? Akan kuat. Ya, Akan kuat. jadi boleh tak jadikan objektif fine motor skill? Boleh tak? Boleh. Boleh. Lagi satu, cakap excited pula cakap pasal objektif ni. Sebab holistik kan? Bila kita tolak bola, straw dengan bola tu, apa fine motor skill apa yang terlibat? Koordinasi? Koordinasi mata dan tangan. Tangan dia nak tolak, maknanya dia kena tengoklah bola kat mana kan? So powerful tau satu aktiviti. Senang tak aktiviti tu? Senang ke susah? Senang. Senang sangat. Tengok dah jadi bola macam gini. Mungkin dia orang renyuk tak cantik. Dia tak orang tu tak padat. Kita ajak lagi, tolak. Suruh dia tekan dekat apa? Lantai. Semua boleh asalkan jadi bola. Tengok saya dah sediakan warna hijau. Warna biru tadi. Warna oranye. Warna kuning untuk 4 orang kanak-kanak. Dan perlu ada straw yang sesuai dipegang oleh tangan kecil 3 tahun. Jangan straw yang halus sangat. Straw halus sangat dah lah dia lembik kan? Kena straw yang macam minum cendol tu. Tahu tak? Tahu. Keras sikit kan? Okey. Ini ada tip bekas-bekas dan ada tip pelekat untuk buat garisan. Sebab apa ada tip untuk buat garisan? Semua ni ada sebab tau. Sebab 3 tahun dia sudah develop permainan yang bermatlamat. Yang ada kemenangan. Dia dah mula faham. Jadi kita kena tahulah tahap perkembangan kanak-kanak 3 tahun, dia dah suka berlomba. That's why lah kita kena adakan garisan. Itu ada purpose. Okey, ruang aktiviti. Agak-agak nak main dekat mana? Tolak straw, tolak bola kertas menggunakan straw ni. Dekat area yang macam mana yang sesuai? Tertutup, indoor. Indoor, bagus. Sebab apa Tempat yang indoor? luas. Betul. Betul. Tempat yang luas. Agak-agak 3 tahun boleh tolak berapa jauh? 3. 3 tahun. Dia 3 tahun boleh tak agak-agak dia macam pastikan di hujung straw tu terikut aja bolanya. Cuba awak. Tak.
Susah Tidak. kan? Jadi jangan panjang sangat Susah. jarak tape tu. Dalam semeter lebih. Letaklah semeter je dulu. Letak je semeter dulu, okey? Di dalam, maksudnya atas lantai lah. Tikar getah boleh, tile boleh, simen boleh. Sesuai tak kita buat dekat atas rumput untuk budak 3 tahun nak tolak bola kertas pakai straw? Tidak sesuai. Boleh ke kita teruskan kalau cabaran terlalu tinggi, kanak-kanak akan mudah apa? Mudah Bosan. down. Mudah down. Kita tak elak benda tu tau. Kita nak dia excited. Kita nak dia menang. Kanak-kanak 3 tahun tengah suka menang. Kita kena bear in mind. Jadi kita kena sediakan setting yang macam tu. Okey, ini langkah-langkah dia. Langkah-langkah dia, kita dah running out of time sebenarnya. Saya laju-laju Mesti ada step-step dia. Bawa kanak-kanak, mesti bermesra dengan kanak-kanak. Bahan tu kena bagi kanak-kanak pegang. Rasa jangan cakap, jangan, teacher kata tak boleh awak ni, ambil dah. Belum, teacher tak cakap pun boleh ambil. Kalau tak nak kasih kanak-kanak tu ambil, sebelum letak dekat lantai tu kena bagi tahu. Kanak-kanak 3 tahun dah tahu dah peraturan. Kanak-kanak mula tahu peraturan umur 2 tahun. Lately ni saya baca 1.5 tahun dah tahu peraturan. Jadinya kita bagilah peraturan dulu. Okey, kita nak main bola, kita nak buat bola kertas. Teacher letak sini dulu dan tunggu teacher bagi baru ambil. Okey, duduk okey. Jangan ambil dulu, tunggu teacher bagi. Dia boleh ikut. Jangan dah letak baru nak marah-marah. Okey? Okey. Kemudian induksi ni kita kena provoke. Kita kena provoke budak tu supaya excited. Siapa pernah main bola? Angkat tangan. Dia pun angkat tangan. Siapa suka main bola? Siapa pernah main bola dengan abang dia, ayah dia? Angkat tangan. Kita nak main bola hari ni. Nak tak? Macam itulah kita tarik minat dia dulu. Barulah kita mula buat kerja. Kalau nak buat bola tu dekat meja, buat dulu dekat meja. Kemudian baru aktiviti bermain tu di lantai, baru buat di lantai. Step-step tu kena diselang-selikan dengan pujian. Pujian kena melambung-lambung. Dia buat baru renyuk. Pandainya dia renyukkan. Ditekan lagi tengok. Pandainya dia. Buat kena melambung-lambung pujian. Itu yang menjadikan kanak-kanak excited nak belajar. Okey, bila dah siap bola, siapa nak main tolak bola? Kita nak main tolak bola. Siapa nak? Angkat tangan. Okey. Kita letak warna merah, warna biru bagi dekat Akif bola biru. Bagi Anis bola kuning. Kita kena sebut. Bila kita sebut-sebut macam tu, bahasa dia pun develop. Itulah dia. Holistik ni simple sangat. Simple sangat, okey? Lepas tu, bila kita dah habis step-step kita tu, kita masuk contingency. Contingency ni penting sangat. Kalau tak ada contingency, tiba-tiba berlaku, kita akan jadi pening. So, bila budak-budak itu kadang kan, saya pernah jumpa tau. Kanak-kanak ni dia tak nak baling bola ke dalam bekas. Dia siap macam ni tangan dia. Umur 4 tahun. Dia cakap, dia banyak cakap bahasa Inggeris. I'm not prefer to do. Dia kata. Kenapa? Why? Why you don't want to do? This is interesting. Can you throw the ball into the basket? That is very simple to me. Dia siap cakap macam tu. Jadi kita kena sedialah aktiviti untuk budak-budak yang action ni yang memang dah betul lah. Dah betul dia expert, dia dah terror dah. Jadi kita kena okay, let's see teacher. Teacher can throw the ball
within this long distance. Can you? Kita jauhkan lagi basket tu. Jadi ini yang saya suggest kat sini, tolak bola lagi jauh. Nampak tak kat situ kenapa perlu? Nampak. Perlu kan? Perlu jangan rasa tak perlu. Okey, kalau misal kata kanak-kanak tu terdiam sebab dia dah try, asyik terlepas bola tu. Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat? Dekatkan. Support dia. Support dia. Betul. Selain daripada support, kena ada dia punya, dia nak menang ni, dia nak menang. Dekatkan Memudahkan. balik. Dekatkan dia, garisan tu biar je maintain sama macam kawan, tapi kedepankan dia. Faham tak? Faham? Orang lain 1 meter, dia setengah meter ke depan. Jadi kita tolak pun sama-sama dengan dia, tangan kita tu letakkanlah bola tu banyak kali lah ke depan straw dia tu. Seolah-olah macam dia terror lah. Okey, kena buat macam tu. Kena bimbing. Yang penting menolak tu dapat. Objektif yang paling utama, yang paling atas tu paling utama kita nak capai. Dia boleh tolak bola menggunakan straw ke hadapan. Yang kedua, texture. Tadi dia dah rasa texture. Misal kata budak tu texture dia tak ada masalah. Masa texture tu kita kena tanya juga, rasa tak? Keras tak kertas ni? Keras kan? Kalau misal kata ada berbagai kertas, lagi bagus. Macam surat khabar kan lagi lembut kan? Mungkin kita boleh ajar dia tekstur keras dengan tekstur yang lebih lembut. Dan dalam contingency ni tak kira dia berjaya ekstra ataupun kurang, kita kena bagi pujian. Penutup ni kena imbas balik apa yang kita main. Kena tanya semula. Tadi kita main apa? Dek? Macam tu. Kita tolak bola guna straw. Best tak? Best. Sampai garisan kan kita buat semua orang menang. Orang pandai. Okey, lepas tu kita kena ajak kanak-kanak mengemas bahan yang digunakan bersama-sama. Dan ucapkan terima kasih pada kanak-kanak sebab kalau diorang tak excited, kita punya aktiviti tak menjadi, kita punya mission pun tak tercapai. Dan kita mesti serahkan kanak-kanak tu kepada pengasuh untuk aktiviti selanjutnya. Selalunya tidur ke, makan ke, kan? Okey. Dah habis dah saya punya, ada lagi perhatian yang ini sangat penting. Ada 3 perkara yang perlu kita terapkan. Keselamatan, kebersihan, kesihatan. Selalunya saya tambah keselesaan dan kemahiran. Keselamatan tu straw. Straw tak boleh tajam. Kan ada straw kadang bahagian depan tu tajam kan? Jangan ambil yang tu. Ada setengah straw tu yang terbulat macam straw apa panggil? Bubble apa? Saya pun tak Cendol. bubble tea kan straw dia lagi cantik kan, bulat begitu kan. Kalau ada yang straw terbuka macam tu lagi senang dia nak sorong, lagi bagus. And then kebersihan. Basuh tangan sebelum, basuh tangan selepas aktiviti. And then lantai tu pastikan bersih. Benda ni memang common sense, tapi bila awak tulis, senaraikan, kita akan jadi alert. Kita terus ingat. Kesihatan, sekarang ni pastikan anak yang nak buat aktiviti dengan kita, cek suhu dia. Cek dia punya fizikal dia. Walaupun datang tadi sihat, tak semestinya nak buat aktiviti dengan kita dia sihat. Cek dulu. Lindungi diri, lindung semua kan. Jadi sebenarnya kita nak lindung semua supaya jangan ada yang menyebarkan atau terjangkit COVID lah terutamanya. Atau penyakit apa-apa pun kalau kita sebagai pendidik dekat taska.
Nampak tak idea macam mana nak merancang aktiviti perkembangan holistik kanak-kanak sekarang ni? Dah dapat idea tak? Dah dapat. Dah dapat? Okey. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya serahkan kembali kepada Puan Zaliha. Tak ada. Alright. Okay, terima kasih kepada Puan Sharifah di atas perkongsian beliau pada petang ini. Mewakili pihak Fakulti Bahasa dan Pendidikan mengucapkan jutaan terima kasih dan juga minta dihalalkanlah ilmu kepada para pelajar kami. Diharapkan akan datang boleh lagi berkongsi apa sahaja input atau maklumat. So saya harap para pelajar dan juga barisan pensyarah yang sempat join pada petang ni dapat sedikit input dan juga sikit sebanyak pengetahuan berkaitan dengan merancang aktiviti perkembangan holistik di peringkat usia taska dan saya memang bincang dengan Puan Sharifah untuk banyakkan tentang perkongsian berkaitan dengan taska, sebab bila pelajar kita pergi ke praktikal biasanya idea berkaitan dengan aktiviti kanak-kanak taska ni sangat-sangat limited untuk pelajar hasilkan. Mungkin kekurangan knowledge, mungkin kekurangan maklumat dan mungkin idea yang mungkin belum berkembang dengan begitu banyak disebabkan kekurangan pengalaman. Jadi memang sangat dengan menyebutkan sangat berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang ni untuk berkongsi dengan kita semua lah. Dan saya juga mengharapkan supaya para pelajar dapat menggunakan maklumat ataupun ilmu yang ada ni untuk diri anda dan juga persediaan pada masa praktikal kelak lah. Okey, jadi itu saja pada petang ini. Terima kasih kepada para penonton, para pelajar, para pensyarah dan beberapa rakan saya yang sempat join juga pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Sharifah. Semoga ilmu yang dikongsikan ni bermanfaat dan menjadi sebagai usaha yang kita buat pada petang ni dinilai oleh Allah sebagai ibadah lah untuk kita semua, khususnya untuk Puan Sharifah. Okey, so itu saja pada petang ni dan saya difahamkan Puan Sharifah mungkin live dulu lah. Ya, betul. Mungkin ada ucapan ke? Ada ucapan sikit ke untuk para pelajar saya? Mungkin nasihat atau mungkin apa orang kata sedikit nasihat lah daripada orang yang berpengalaman dalam bidang PKK ni, sebab kan anak-anak saya ni masih beginner lagi kan. Jadi mungkin Puan boleh bagi Okey. sebelum Puan meninggalkan majlis. Okey, boleh. Okey, untuk anak-anak, boleh saya mulakan ya? Silakan. Okey, untuk anak-anak diploma ECCA, betul Puan Zaliha? Ya, silakan Puan. Okey. Ya, betul Puan. Okey, breaking sikit. Okey, pesanan saya Betul. pesanan saya, bidang yang anda ceburi ni bidang yang sangat-sangat basic, bidang yang sangat-sangat foundation, asas dalam satu kehidupan. Dia sangat penting, tak kira
tak kira kita ni akan kita mahir dalam bidang-bidang yang lain, bidang ini kita kena mahir. Macam anak-anak saya, mereka memilih engineering, pilih apa? Bisnes yang bukan tadika lah, bukan taska. Tapi saya tetap hantar mereka khusus asuhan didikan awal kanak-kanak sebab untuk bekalan mereka berkeluarga nanti. Lelaki perempuan semua kena pergi. Dia ni jugalah. Masa saya suruh masuk tu lepas Form 5, tak ada apa-apa kan. Kursus tu 3 bulan. Jadi saya kata pergi masuk kursus ni. Yang lelaki lah terutamanya. Kena ke Umi? Kena ke? Penting. Pergilah. Pergi masuk. Jadi bila mereka semua dah dewasa tau sekarang ni. Dah 26 tahun, 25 tahun. Ceritanya macam orang yang cerita pasal kanak-kanak tu seperti orang yang faham tentang kanak-kanak. Jadi besok kalau mudah-mudahan nanti kalau mereka ada jodoh dan berkeluarga, sama juga macam you all, gunakan ilmu ni, timba ilmu ni, jangan fikir ilmu ni ilmu yang level rendah ke apa ke. Saya sangat berbangga ada knowledge ni. Saya boleh bantu keluarga engineer, keluarga doktor pakar untuk bagi pandangan saya macam mana nak didik anak dia yang kecil-kecil. Kadang yang tanya tu arkitek, yang tanya tu manager bank tanya kat saya. Seharusnya lah kita berbangga. Jangan main-main, jangan apa, setiap kata-kata lecturer tu ambil. Tu semua ilmu hidup. Practical life learning. Okey, itu saja pesanan saya. All the best. Puan Zaliha. Stuck ya? Baik, terima kasih banyak Puan Sharifah atas perkongsian pada petang ni para pelajar saya. Saya harap bukan kerjasama akan datang. Puan boleh kalau Puan nak meninggalkan majlis dah boleh dah lah untuk ni sebab saya nak bercakap sikit dengan pelajar lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Sehingga jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah.